أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, sama-sama dapat kita jumpa pada malam ni bainal maghrib wal isya', di antara waktu maghrib hingga waktu isya'. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah. Malam ni tuan-tuan, kita kuliah kali ke berapa? Kedua. Kali ke berapa mau? Kali ketiga. Kali ketiga lah. Dan malam ni kebetulan kita berada di hujung-hujung bulan Sya'ban. Dan tak berapa hari lagi kita akan sambut Ramadan. Maka saya nak guna kesempatan malam ni untuk kita cerita sikit tentang bulan Ramadan, tentang persiapan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni dia satu bulan yang istimewa. Dan dalam bulan ni juga dalam bulan Ramadan ni juga berlaku 4 benda yang besar dalam Islam. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan. Itu nombor 1. Nombor 2, dalam bulan Ramadan ni turunnya Al-Quran. Nombor 3, berlakunya perang yang pertama dalam Islam, perang Badar, berlaku dalam bulan Ramadan. Yang keempat, berlakunya peristiwa Fathul Makkah. Apa makna Fathul Makkah? Pembukaan kota Mekah. Bila mana Nabi dihalau daripada Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Dan bila mana Nabi duduk di Madinah, Nabi bina satu negara Islam di Madinah, ramai orang Islam, orang masuk Islam. Pada tahun ke-8 hijrah, Nabi bawa satu pasukan kekuatan tentera Islam daripada Madinah pi balik Mekah. 8 hijrah pi balik Mekah. Nabi bebaskan manusia daripada menyembah berhala. Nabi ajak untuk menyembah Allah Ta'ala. Berlaku peristiwa tu dalam bulan Ramadan. Jadi 4 perkara ni berlaku dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni satu bulan yang sangat special. Nabi kata apabila kita buat ibadah wajib nanti dalam bulan Ramadan, kita akan dapat pahala 70 kali ganda wajib. Bila kita buat ibadah sunat dalam bulan Ramadan, satu amalan yang sunat tu dapat pahala wajib. Saya bagi contoh bagi mudah faham. Tak siap ni kita semayang maghrib. Semayang maghrib hukum dia wajib. Tak semayang berdosa. Tapi semayang maghrib nanti dalam bulan Ramadan dapat 70 kali ganda wajib. Semayang sunat 2 rakaat, semayang tu sunat. Semayang sunat 2 rakaat dapat pahala wajib dalam bulan Ramadan. Itu istimewanya Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita jumpa dengan bulan Rejab, 2 bulan sudah, Nabi ajak kita satu doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kita minta dekat Allah supaya Allah bagi kita jumpa dengan bulan Ramadan.
Baru ni saya ceramah di satu tempat, tajuk ceramah tu dia tulis rindu Ramadan. Maksud kata kita rindu dekat Ramadan. Ramadan rindu tak kat kita? Tuan-tuan, Ramadan lebih rindu dekat kita. Apa bukti Ramadan rindu dekat kita? Tiap-tiap tahun Ramadan mai 10 hari awal. Tuan-tuan balik sekali, buka kalender, tuan-tuan kira tengok. Tahun ni dia main 394, tahun depan dia akan main 10 hari awal. Tahun lagi satu dia akan main lagi 10 hari awal. Jadi itu bukti dia lebih rindu kat kita. Kita kadang-kadang tak cukup rindu dekat dia. Dia duk main awal, tak sabar nak jumpa dengan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila nanti kita dapat jumpa dengan Ramadan, what must we do? Oh, cakap orang putih sikit. Pasal selalu pi Bayu Tiara, Sungai Ara, hari ni main rice collection. Jadi cakap lah orang putih sikit. Bila kita jumpa dengan Ramadan, tuan-tuan, nanti apa yang kita nak buat? Sebab bila masuk Ramadan, kalau kita baca hadis Nabi, sekurang-kurangnya ada 2 hadis Nabi yang kita nak kena tengok betul-betul. Yang pertama, Nabi kata, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi kata, siapa-siapa yang puasa di dalam bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan juga mengharapkan keampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama nak bagi tahu dekat kita, ada orang yang bila mana dia jumpa dengan Ramadan, dia akan berjaya dengan Ramadan kerana Allah ampunkan dosa dia. Sebab apa? Sebab dia puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan Allah. Dan ada orang, Nabi kata, golongan yang kedua, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa, kata Nabi, tapi tak dapat apa-apa melainkan dia dapat lapar dan dahaga saja. Kita pagi makan sok 3 biji kurma, buka puasa pun 3 biji kurma, tapi dapat keampunan daripada Allah. Dia pagi makan sok 3 biji kurma, sai buka puasa pun 3 biji kurma, tapi dia tak dapat apa, dia dapat lapar dan dahaga saja. Kita pergi makan sahur beratuk yang panjang dekat nasi kanak Sulaiman. Contohlah. Pasal bos ada sebelah kena jack sikit. Buka puasa pun makan nasi kanak juga. Dapat keampunan Allah, dapat pahala. Tapi ada orang kadang-kadang mungkin dia buka puasa makan minum air putih tapi tak dapat pahala. Sebab apa? Mungkin dia puasa tapi tak semayang. Mungkin dia puasa tapi dia mengumpat orang, dia maki orang, dia kata orang macam-macam. Jadi dia puasa, dia tak dapat apa-apa pahala, melainkan dia dapat lapar dan dahaga semata-mata. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang bila dia jumpa dengan Ramadan, dia hanya nampak Ramadan ni bulan puasa. Dia kata ni bulan puasa nak mai dah, bulan puasa nak mai. Dia nampak puasa lah. Ada orang dia jumpa Ramadan, dia nampak Ramadan ni bulan makan. Dia kata ni puasa nak mai ni, makan sempoi-sempoi ni. Memang betul makan sempoi. Tuan-tuan pergi pasar Ramadan, biryani saja 6 jenis. Biryani saja, biryani ayam, biryani kambing, tu standard lah. Biryani angsa, biryani itik. Apa lagi? Biryani udang. Dia tak tahu dah nak buat apa, dia buat biryani bewak, biryani kucing, macam-macam biryani dia buat. Biryani ni saja 6-7 jenis. Tuan-tuan pergi beli ayam soya luar Ramadan, ayam soya 2 color, gula hitam, gula putih. Masuk Ramadan, hitam, putih, hijau, merah, kuning, jagung, keladi, ungu, 6 color ayam soya, tuan-tuan. Tama-tama kita duduk Pulau Pinang. Pulau Pinang, Darul Mentekedara, Darul Makan, Food Paradise. Makan macam-macam. Jadi dia nampak bulan puasa, dia nak makan macam-macam. Minggu depan nak puasa, minggu ni dah booking dah hotel, makan buffet. Dia kata nanti lambat-lambat ni terlepas dia booking siap, tuan-tuan. Hampa dah booking ke apa? Hampa dah gula. Dah booking ke apa? Dia nampak Ramadan, dia nak makan betul-betul.
Yang pertama dia nampak Ramadan hanya puasa, yang kedua dia nampak Ramadan ni bulan nak makan, yang ketiga dia nampak Ramadan ni bulan nak niaga. Bulan ni lah orang nak beli makan banyak, orang nak beli tu, orang nak beli ni, dia pun buat macam-macam niaga. Tuan-tuan, tak salah pun nak makan, tak salah pun nak niaga, cari rezeki yang halal, tak nak masalah. Tapi saya nak sebut malam ni tuan-tuan, yang lebih besar bila mana kita jumpa dengan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan yang kita nak memperbanyakkan ibadah kita. Tapi saya tak mau sebut banyak malam ni tuan-tuan. Saya nak sebut 3 ya. 3 ni kalau boleh balik awal sikit lah. Kan? Kalau banyak nanti tak boleh balik awal. Saya nak sebut 3 benda. Kalau boleh tolong jangan tinggal benda ni dalam Ramadan. Yang pertama apa tuan-tuan? Yang pertama, sudah tentulah semayang 5 waktu kita. Tuan-tuan tahu di Malaysia 85% orang Islam tak semayang. Ikut kajian lah. Sama ada yang tak semayang tu, dia tak semayang terus 5 waktu, ataupun dia hanya semayang 2-3 waktu saja, ataupun dia hanya semayang seminggu sekali saja Jumaat, ataupun dia semayang setahun 2 kali ya. Raya puasa, raya haji ya semayang. Semua sekali campur 85% umat Islam yang tak semayang. Kita ni yang duduk dalam surau ni malam ni alhamdulillah termasuk dalam 25% tu. Tapi tuan-tuan, luar Ramadan kita duduk semayang, jaga semayang kita, tapi kadang-kadang semayang kita lambat. Kadang-kadang subuh ada hari terlena. Kita tak maulah cakap macam kita ni wali kan, hari-hari semayang tahajud tak tinggal. Kita ada hari subuh 6.12 sedang-sedang 6.30 kan. Tak nak pergi toilet, basuh muka, nak ambil wudu, nak gosok gigi, nak kedebuk-kedebak, nak ampak sejadah, 6.40 baru semayang. Betul ke tak betul? Nak ni cerita kita biasa-biasa. Yalah, tak usahlah duk buat break macam mana main break pula. Yang biasa-biasa kan. Kadang-kadang kita terlena ni, ada orang kadang-kadang 7.30 baru semayang subuh. Saya pergi ceramah satu tempat, dia tu kata, "Ustaz, saya lah Ustaz, terlena pukul 9 baru bangun semayang subuh. Boleh ke Ustaz?" Taklah satu hari terlena tak apalah. Kot letih ke tak larat ke apa. Dia kata bukan satu hari Ustaz, dah 2 tahun dah kepala otak kan. Kan 2 tahun tak boleh kan. Sehari terlena tak apalah, tak letih ke tak larat ke sakit terlena tak apa, dimaafkanlah, bangkit qada lah semayang tu. Kan, tapi kalau sampai 2 tahun hari-hari subuh duk semayang pukul 9 tu teruklah tu kan. Kadang-kadang kita sibuk dengan kerja tuan-tuan. Zuhur ni kadang-kadang 2.30, kadang-kadang pukul 3 baru kita semayang. Asar kadang-kadang 5.30, kadang-kadang pukul 6, sampai kadang-kadang 6.45 tak semayang lagi. Dia kata Allah duk kalut kerja kan. Balik kerja tukar-tukar baju pergi main takraw kan. Main takraw baru dah main setengah dah baru tengok Allah, aku asar tak semayang tadi. Pukul 7 baru balik pergi semayang asar. Kadang-kadang maghrib pun lewat, kadang-kadang isyak pun lewat. Tapi tuan-tuan saya sebut tuan-tuan, kalau boleh bulan puasa ni, tolong jangan semayang lewat. Semayang awal waktu. Pasal apa? Sebab satu hari sahabat tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu amali ahabbu ilallah?" Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi kata, "As-salatu ala waqtiha." Nabi kata amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah solat di awal waktu. Kan? Bulan puasa kita bangkit makan sahur. Pukul berapa bangkit? Kalau nak pergi beratur si kanak Sulaiman, pukul berapa buka? Pukul 1 buka dah. Pukul 3 beratur, pukul 5.30 baru balik rumah. Orangnya ramai. Kan? Tahun ni saya tak payah beratur ke. Lobby siap-siap. Kan? 5.30 kita dah balik rumah tuan-tuan. Lepas tu siap-siap ke apa ke, makan apa ke, 5.40 dah settle dah. Kalau boleh main semayang di surau awal-awal. Kan? Pukul 6 tu dah ada surau. Azan 6.10, 6 dah sampai surau. Selalu kadang-kadang terlewat 6.30, 6.40 baru main. Kadang-kadang main awal pun masbuk. Tapi kalau boleh bulan puasa ni, subuh awal, zuhur pun awal, asar pun awal, maghrib awal, isyak lagi awal, sebab nak semayang tarawih sekejap lagi. Kalau boleh 5 waktu tu bulan puasa, kita semayang awal waktu. Selalu luar Ramadan kita semayang lewat-lewat. Bulan puasa kita cuba jaga di awal waktu.
Sebab apa awal waktu? Oh, besar pahala. Yang pertama, bila mai awal kita dengar azan. Bila dengar azan, jawab azan dapat pahala. Lepas jawab azan, kita baca doa lepas azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan lilladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Nabi kata dalam hadis, siapa-siapa yang baca doa lepas azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia layak mendapat syafaat Nabi di yaumul qiyamah nanti. Hadis Nabi janji, tuan-tuan, bukan saya janji, saya main cakap tak boleh pakai. Nabi punya cakap. Nabi kata, siapa yang dengar azan kemudian dia baca doa lepas azan, maka Nabi akan bagi syafaat kepada dia ketika mana bangkit nanti di hari kiamat. Tuan-tuan, senang kan? Tak susah. Doa tu bukan panjang. Tuan-tuan pergi mana masjid pun, habis-habis Bilal azan, semua orang angkat tangan, tapi 3 saat. Apa dia baca tak tahu. Betul tak betul? Ya? Kita cek, rupanya dia tak tahu baca. Dia tak hafal doa tu. Tapi dia kalau tak angkat tangan, nanti orang kata dia tak tahu. Jadi dia pun angkat tangan bila. Ya, sekurang-kurangnya orang tak tahulah kata dia tak tahu. Tapi cepat dia angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Habis. Apa dia baca? Tuan-tuan, zaman sekarang tak susah. Tuan-tuan buka phone, semua lah ni tak ada. 3 sekupang tak ada kan. Semua smartphone pakai. Buka phone, ada Google. Pergi dekat Google tu, tulis doa lepas azan. Bawah tempat searching tu ada all, images, videos, news, shopping. Tekan dekat gambar, images. Dia nanti keluar macam-macam doa lepas azan yang ada gambarnya. Tekan dekat gambar tu, simpan dalam galeri handphone. Malam sebelum tidur 10 kali ulang baca. 10 minit lebih kurang. 10 kali ulang baca. 10 malam insya-Allah ingatlah. Senang ke susah? Senang lah. Tiba-tiba kalau tuan-tuan tekan dekat situ doa lepas azan dalam Google, kalau tak keluar, yang tu data internet habis. Pergi top up tu. Tuan-tuan tengok saya punya sayang macam mana. Sampai yang tu pun saya ajak. Senang tak susah. Zaman lah ni zaman senang. Tuan-tuan, kalau boleh baca. Pasal apa? Pasal Nabi janji orang yang baca doa lepas azan, Nabi jamin dia akan dapat syafaat di yaumul mahsyar nanti. Yang kedua, baca doa lepas azan dapat pahala. Takbiratul ihram selepas tu imam takbiratul ihram. Tu imam Allahu Akbar, makmum belakang Allahu Akbar, pahala dia besar. Tak sama macam orang yang lambat 1 rakaat. Tak sama macam orang yang lambat 2 rakaat, lagi 3 rakaat dia main lewat, lagi kurang pahala. Orang yang azan lepas tu imam takbir, dia takbir di belakang, pahala dia besar. Jadi kalau boleh bulan Ramadan yang pertama tuan-tuan, tak mau lewat sembahyang fardu kita. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, bulan puasa ni sibuk macam mana pun sembahyang sunat jangan tinggal tuan-tuan. Sibuk macam mana pun sembahyang sunat jangan tinggal. Sembahyang sunat apa? Yang pertama sembahyang sunat rawatib. Qabliyah ba'diyah. Subuh qabliyah sebelum subuh. Zuhur asar qabliyah ba'diyah. Asar sebelum asar. Maghrib isyak setengah tempat ada buat sebelum maghrib, setengah tempat tak buat. Nak buat pun tak ada masalah. Sebelum maghrib, lepas maghrib. Sebelum isyak, lepas isyak. Kalau boleh jangan tinggal. Tak larat nak sembahyang panjang-panjang. Baca paling simplenya. Fatihah, inna ataina, rakaat kedua kulhu, habis cerita. Pendek. Ustaz, saya tak mau baca surah, boleh ustaz? Saya baca Fatihah, boleh? Surah sunat ya? Tak, saya nak baca surah ustaz tapi pendek. Pendek boleh? Baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Boleh? Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Dapat pahala. Baca surah pendek. Sekurang-kurangnya buat. Jangan tinggal 2 rakaat tuan-tuan. Jangan tinggal. Pasal apa? Saya bagi sebab. Saya tahu tuan-tuan orang mengaji. Tuan-tuan pernah dengar kan hadis yang kata, hadis tu dalam Sahih Tirmizi, dalam kitab Imam Tirmizi. Hadis tu kata apa? Amalan pertama yang Allah akan hisap bila satu-satu orang bangkit di yaumul mahsyar
Apa dia amalan tu tuan-tuan? Jawab Ustaz. Solat. Kan, benda pertama yang bila kita bangun di yaumul mahsyar nanti, Allah akan tanya dekat kita, Allah akan simak, Allah akan cek, Allah akan kira, Allah akan hisap apa dia? Semayang kita. Nabi kata dalam hadis tu, kalau semayang kita baik, selamat kehidupan kita di akhirat. Tapi kalau rosak semayang kita, rosak kehidupan kita di akhirat. Tapi dalam hadis tu juga kata, kalau semayang kita rosak, semayang boleh rosak macam mana tuan-tuan? Yang pertama mungkin bacaan kita tak betul. Yang kedua mungkin rukuk sujud kita tak betul. Semua tu kita kena belajar untuk bagi betul. Tapi katalah ada silap dalam semayang kita sehingga semayang kita rosak. Siapa berani kata, Ustaz, saya confirm boleh potong jari tadi maghrib saya Allah Ta'ala terima? Siapa boleh cakap itu? Tak tahu. Kira ke tak kira tak tahu. Terima ke tak terima tak tahu. Rosak ke tak rosak tak tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Pi tengok Allah malam ni yang maghrib rosak. Kan? Duk buat dah betul-betul. Tengok tak terima rosak juga. Tuan-tuan, kalau semayang kita rosak nanti di akhirat, semayang yang fardu, Nabi kata dalam hadis, bila Allah tengok ada semayang yang rosak, Allah akan bagi tahu dekat malaikat, mai sini Sat, unzuru hal li'abdi min tatawu'. Wahai malaikat, kamu pergi cari, ada tak hamba-Ku ini dia semayang sunat? Kalau ada semayang sunat, ambil pahala semayang sunat dia tu, topak dekat kerosakan semayang fardu dia. Tuan-tuan tengok Allah punya sayang kat kita macam mana. Semayang fardu rosak, tuan-tuan buat semayang sunat, pahala semayang sunat boleh ganti, boleh tampung lah macam baju kan, koyak pergi tampung kain, macam tu dia boleh tampung pahala tu dekat semayang fardu kita. Sebab tu kena semayang sunat banyak tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tanya dekat merata masjid, tuan-tuan pusing. Boleh kata 40% ataupun 50% orang lepas semayang wajib dia keluar. Tuan-tuan duduk depan masjid tu, tuan-tuan pegang tangan dia, tuan-tuan tanya, abang, pasal apa abang tak semayang sunat? Tak biar pergi tanya lah. Kan, esok tuan-tuan duduk depan masjid pergi tanya pula. Ni contoh ya. Kan, pegang tangan dia tanya, abang, pasal apa abang tak semayang sunat? Mungkin jawapan yang pertama dia kata apa? Ustaz, saya muda lagi. Bagilah orang tua-tua semayang sunat tu. Kan, saya umur panjang lagi, nanti tua saya semayang lah sunat. Dia rasa dia muda, dia tak perlu semayang sunat. Sebab kedua, kita tanya dia, abang, pasal apa tak semayang sunat? Mungkin setengah orang pula dia kata apa? Ustaz, saya boleh semayang fardu ni pun kira bagus dah Ustaz. Kan? Ustaz suruh topang dengan sunat, silap imlan saya tak main terus masjid. Kan? Yang kedua mungkin pasal dia malas nak semayang sunat. Tapi saya rasa paling besar orang tak semayang sunat ni sebab apa tuan-tuan? Sebab dia salah faham makna sunat. Makna sunat tu apa? Wajib apa tuan-tuan? Wajib kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa. Hukum ada 5. Wajib, haram, makruh, harus, sunat. Wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Haram, buat berdosa, tinggal dapat pahala. Makruh, dekat-dekat dengan haram, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kan? Makruh punya benda ni kalau boleh mau tinggal bagus. Harus, tak ada pahala, tak ada dosa. Sunat apa dia? Buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Betul? Tak betul. Tak betul. Yang betulnya apa? Buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Tu baru betul. Betul tak? Kan? Betul ke tak betul? Kau saya salah. Kan? Tapi orang kita banyak cakap macam ni. Buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Betul tak betul? Orang Tanjung cakap macam tu lah. Betul tak? Tak, buat dapat pahala, tak buat tak ada apa tuan-tuan. Kalau kita cakap macam tu, kalau kita faham macam tu, kita takkan nampak rugi. Buat ada pahala, tak buat tak ada apa, tak nampak rugi. Tapi kalau kita faham, buat ada pahala, tak buat tak ada pahala, nampak tak rugi dekat situ? Mamu meniaga, niaga ada untung, tak meniaga tak untung. Tapi kalau mamu kata saya meniaga untung, tak meniaga tak ada apa, mamu nak pergi meniaga, tak pergi meniaga. Nampak tak beza dia? Tuan-tuan faham? You get me? You get me? Cik cakap orang putih sikit. Kan? Macam tu juga sunat.
Kalau kita kata kita faham, buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala, baru kita nampak rugi dekat situ. Kan? Jadi kalau kita faham makna sunat, kita akan jaga sembahyang sunat. Simple tuan-tuan. 2 qabliyah sebelum subuh, 2 qabliyah ba'diyah zuhur, 2 qabliyah asar, 2 qabliyah ba'diyah maghrib, 2 qabliyah ba'diyah isyak, sebelum dan selepas. Yang tu boleh jaga cantik. Kalau boleh tambah sembahyang duha 2 rakaat. Tarawih jangan tinggal tuan-tuan. Sini buat 8 ke 20 mau? 20. Tu dia, 20. Setengah dia beritahu kami siap-siap buat 8. 8 ke 20 ke tak apalah tuan-tuan. Tak yang gaduh bab tu. Yang penting sembahyang. Tarawih jangan tinggal. Pasal apa? Sibuk macam mana pun jangan tinggal tarawih. Pasal tarawih ni hanya ada bulan puasa. Bulan lain tak ada. Kalau kita terlepas buat tarawih bulan puasa tahun ni, kena tunggu tahun depan baru nak buat. Agak-agak boleh dapat tak tahun depan tuan-tuan? Tak tahu. Tadi pagi saya duk ada kat Juru, nak pergi satu tempat dengan motor. 2 bangla ni sudah terlepas masuk kok kiri. Dia pergi langgak dengan trailer tong gas tu yang bawa tong besar. Nasib baik dah tak mati dua-dua orang. Motor dia lagi sikit yang nak kena motor saya. Nasib baik saya pun dulu anak hantu kau. Kan? Kan? Boleh elak. Syung je tu elak. Terlepas lah. Kalau tadi saya pun pergi masuk bawa trailer tu, silap bulan Ramadan tu ni pun tak boleh jumpa. Kan? Allah Ta'ala selamat tu, malam ni boleh main lagi lah rice collection. Kalau tak nanti kena collect tak mana-mana je lah. Kan? Tuan-tuan, siapa boleh bagi jaminan kat kita, kita boleh jumpa dengan Ramadan tahun depan? Lagi 2-3 hari kita nak jumpa dengan Ramadan tahun ni pun belum tentu ada jaminan. Jadi kita letak satu keazaman yang kuat tuan-tuan. Tahun ni Ramadan, sibuk macam mana pun, tolong jangan tinggal tarawih. Kan? 8 ke 20 terpulang lah. Saya pergi ceramah satu tempat bulan puasa tahun sudah. Mereka pesan kat saya, dia kata, Ustaz, kami buat 20 rakaat, tazkirah lepas 20. Tak ada masalah. Saya pun ikut mereka semayang habis 20 semua, habis 3 witir. Saya pun nak tazkirah. Tapi masa 8 tu, biasalah selalunya 8 akan ada orang keluar lah. Dia semayang 8 dia keluar. Tapi misi tu pelik sikit. Habis 8 tu, ada satu Pak Haji tu, dia duduk dekat pintu belakang tu, dia kriau macam ni. 3 kali dia kriau. Ittaqullah, Ittaqullah, Ittaqullah. Saya pun terkejut, pelik tengok. Apa ni? Selalu orang sebut Ittaqullah atas mimbar ya. Takwalah pada Allah. Bulan puasa orang tak kriau Ittaqullah, orang disebut fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, kan? Mamu tu duk sebut Ittaqullah. Lepas habis dia sebut Ittaqullah, dia pun keluar 8. Adalah lagi 5-6 orang keluar pergi sekali. Habis tazkirah 20 rakaat semua tazkirah, habis tazkirah ada moreh makan. Saya tanya pengurusi dia, siapa ni mamu tu tadi duk kriau Ittaqullah, Ittaqullah. Dia kata kalau ustaz nak tahu, mamu tu dia geng semayang 8 punya. Taklah dia nak semayang 8 pun tak apa, dia boleh keluar yang sengat-sengat. Pasal apa dia duk sebut Ittaqullah? Dia kata, pengurusi dia kata, dia duk bagi tahu dekat kawan-kawan dia semua, lepas ni kita jumpa dekat restoran At-Taqwa. Ya, belakang masjid tu ada satu restoran At-Taqwa. Jadi duduk tapi tu dia buat Ittaqullah, Ittaqullah. Ha, dia doa bagi tahu kat kawan dia, lepas ni kita jumpa restoran At-Taqwa ni yang punya doa ada tuan-tuan. Ha. Tak apalah tuan-tuan, yang penting semayang kat 8. Sibuk macam mana pun jangan tinggal tuan-tuan semayang tarawih. Jangan tinggal sebab dia ada bulan puasa lah. Kalau boleh tuan-tuan, bangun sahur pagi, waktu tu waktu tahajud. Tahajud ni paling bagus 1/3 akhir. Malam ni bermula daripada maghrib sampai subuh. Tu malam. Waktu tahajud 1/3 akhir malam. Malam ni ada 3 time. Maghrib sampai pukul 11.12, 1/3 awal malam. 11.12 sampai pukul 3.30, 1/3 malam yang kedua, pertengahan. 3.30 sampai subuh, 1/3 akhir malam. Ini waktu afdal tahajud. Waktu tu kita akan makan sahur. Tuan-tuan, boleh semayang 2 rakaat jadi dah tahajud. Saya tak mau cerita malam ni kena buat sebelah, Nabi suka buat sebelah, kena buat sebelah. Saya tak mau cerita lagu tu pasal saya pun cak ayam. Kita semua sama ya tuan-tuan. Kan? Tak mau simbang kemas.
Kita boleh buat takat mana kita buat tuan-tuan. Boleh buat 2 rakaat istiqamah tiap-tiap malam 2 rakaat. Kita bukan nak cerita macam Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal satu malam semayang tahajud dia 500 rakaat tuan-tuan. Bila dia dah tua, dia dah uzur, dia dah sakit, dia dah tak larat nak semayang, satu malam dia semayang 250 rakaat, setengah daripada 500 rakaat. Kita kalau satu malam boleh semayang 250 rakaat sampai mati tak semayang. Jadi tok wali besar kan, naik makam. Kan? Kan? Dia satu malam 250 rakaat. Kita boleh buat 2 rakaat jadi ya. Simple punya. Allahu Akbar, Fatihah, Kulhu ka, Kuliyah ka, Kul Wallahu Ahad ka, Kul A'udzu Birabbin Nas ka, Kul A'udzu Birabbil Falaq ka, apa surah pendek-pendek baca 2 rakaat. Tuan-tuan, sebab apa? Ni semayang-semayang sunat ni lah nanti nak tolong kita di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan yang saya nak sebut malam ni, bulan puasa ni bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran Allah sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ila al-akhir ayat. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Saya cerita kat tuan-tuan, satu hari saya pergi Indonesia, Jakarta. Saya belajar motivasi sana, Motivator Academy. Lepas tu kawan-kawan panggil pergi ceramah. Ceramah tu buat dekat hotel. Saya pergi hari Jumaat. Ceramah pagi sampai petang. Tengah hari berhenti semayang Jumaat. Saya tanya dekat orang sana, di mana ada masjid nak pergi semayang Jumaat. Mereka bagi tahu, ustaz nak pergi semayang semua jauh ustaz. Masjid jauh, jalan jam. Kalau ustaz nak pergi nak patah balik semua tak sempat. Habis saya kata nak semayang macam mana? Dia kata tak payah susah hati. Turun saja hotel ni, di bawah tu ada car park. Kan? Basement car parking. Kan kita duduk hotel, turun sampai G lobby, lepas tu bawah dia B1, B2, B3 kan. Macam itulah sana pun, B1, B2, B3, B4, B3 buat semayang Jumaat. Dekat car parking. Tu first time saya semayang car parking. Pelik kan. Saya semayang Jumaat dekat car parking. Bawah macam tu parking tu, turun semayang Jumaat kat situ. Turun cantik kat lah. Ada kapet, semua dia hampak, kapet, ada sejadah. Dia tolak mimbar ada roda bawa mai kan. Saya pun tengok dekat situ dia tulis khatib Kiai Indonesia, dia panggil Kiai Haji Dr. Abdul Ghani. Nama dia Abdul Ghani. Saya pun dengar dia khutbah tuan-tuan. Tajuk dia khutbah hari tu kelebihan Al-Quran. Bila saya dengar dia khutbah, dia cakap, saya bagi tahu dekat diri saya, sampai mati aku kena ingat apa dia kata. Apa dia kata tuan-tuan? Malam ni saya nak abang tuan-tuan. Dia kata, siapa saja yang dikaitkan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan Allah. Siapa saja yang dikaitkan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan Allah. Yang tu semua orang tahu. Dia bagi bukti. Dia kata apa? Dalam banyak-banyak malaikat Jibril diangkat menjadi ketua malaikat, Sayyidul Malaikah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kerja dia buat turun Quran. Dalam banyak-banyak Nabi Muhammad Nabi yang paling bongsu. Tapi Nabi Muhammad diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, ketua bagi segala Nabi dan Rasul. Sebab apa? Sebab kerja Nabi terima Al-Quran daripada Jibril, sebarkan kepada umat dia. Dalam banyak-banyak bulan Ramadan nombor 9. Sepatutnya mau jadi ketua bulan Muharram. Sebab dia bulan pertama. Bulan Ramadan duduk nombor 9, tapi bulan Ramadan jadi penghulu bagi segala bulan. Sebab apa? Bulan Ramadan turun Al-Quran. Dalam banyak-banyak malam yang istimewa. Ada Khamis malam Jumaat, malam yang mulia. Ada malam nisfu Sya'ban. Ada malam Isra' Mi'raj. Ada malam Hari Raya Aidilfitri, malam Hari Raya Aidil Adha. Itu semua dinamakan sebagai malam-malam yang mulia. Tapi ada satu malam yang lebih mulia daripada semua malam tadi, disebut dengan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Sebab apa malam tu jadi lagi hebat? Sebab malam tu turunnya Al-Quran.
Allah sebut dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam ada kaitan dengan Quran jadi mulia. Bulan ada kaitan dengan Quran jadi mulia. Nabi ada kaitan dengan Quran, diangkat jadi ketua Nabi. Macam tu juga malaikat Jibril. Ayat ni tuan-tuan, tak ada apa pun. Bawah, simpan dalam store dekat bawah. Kadang-kadang lipas mai duduk lah, yang tu lah, yang ni lah, apa semua. Tapi Khamis malam Jumaat, tuan-tuan buka dia mai tudung, tuan-tuan baca Yasin. Selalu orang kata apa? Ayat tu jangan langkah, jangan letak bawah, jangan bubuh merata. Ayat tu ayat Yasin, ayat baca doa, ayat tu ayat ni. Pasal apa tuan-tuan muliakan dia? Bukan pasal dia air. Air tak sedap . Bukan pasal dia ayat. Dia pasal dia telah menjadi mulia kerana ayat yang kosong tadi itu telah dibaca Yasin dan doa. Betul tak betul? Tisu tuan-tuan boleh buang dia. Tuan-tuan boleh lempak dalam parit, buang dalam tong sampah. Ada orang buang kot tingkap kereta saja tisu kan, dia lak ayat tumpah, dia lempak saja. Tapi tisu tu kalau kita tulis satu ayat Quran, boleh buang dia? Tak boleh. Tisu yang tak ada nilai tadi jadi mulia kerana adanya ayat Quran. Jadi kalau kita selalu kaitkan diri kita dengan Al-Quran, baca Quran, cuba memahami Quran, belajar Al-Quran, sudah tentu Allah Ta'ala muliakan kita. Sini ada buat tadarus tak? Bulan puasa? Tak buat. Kalau boleh cari masa buat. Panggil siapa-siapa 2-3 orang lepas tarawih, duduk baca satu juzuk. Kawan ni satu muka surat, 2 muka surat, kalau boleh buat. Kalau tak boleh, paling-paling tak kita seorang-seorang sekali khatam bulan puasa. Tak mau suruh jadi macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bulan puasa 1 hari 2 kali khatam. Sebulan 60 kali khatam. Kita boleh sekali khatam ya. Jadi ya, daripada Fatihah sampai surah An-Nas, 114 surah, 30 juzuk, 6,236 ayat. Kalau boleh baca bagi habis khatam. Saya pergi mengajar satu masjid, ada satu abang jumpa lepas semayang semua, dia main jumpa ustaz silap banyak. Saya kata silap mana abang? Ni semua benda ni semua 3 bulan ke 4 bulan awal kena abang, bukan lagi seminggu. Saya tanya ada pasal apa? Saya tanya pasal apa? Taklah kalau ustaz abang awal saya Quran tak reti baca. Kalau ustaz abang awal saya boleh pilih daftarkan kelas Baghdadi ke Iraki ke apa ke pergi belajar Quran. Bolehlah saya buat. Bulan puasa lagi seminggu, mana dah nak belajar. Tak apa abang. Abang tak boleh baca Quran, surah apa boleh baca. Saya Yasin boleh baca ustaz. Pasal tiap-tiap Khamis malam Jumaat saya tak pernah miss ada roti canai bergula. Jadi dah 10 tahun. Jadi dah 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun saya duk baca Yasin. Yang tu tahu baca Yasin. Tiap-tiap hari baca Yasin. Apa surah hafal? Alam Taroka hafal? Baca. Ara'aital ladzi hafal? Baca. Qul ya ayyuhal kafirun hafal? Baca. Qul ya ayyuhal kafirun hafal ustaz. Tapi ujung ayat tak jumpa. Wala antum ma'abiduna ma'abu wala ana 'abidun ma'abatu wala antum ma'abiduna ma'abu wala ana 'abidun ma'atun. Dia ulang itu lakum dinukum waliyadin, tak jumpa. Tak apa. Yang tu skip. Yang tu skip. Apa surah apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sambil naik motor boleh baca tuan-tuan? Boleh baca? Kan? Dunia daripada sini Rice Collection nak pergi Datuk Keramat, baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali dapat? 10 kali dapat. Tahu tak berapa besar punya pahala tu? 10 kali baca Fatihah, 10 kali baca 3 kul. Satu hari 2-3 tahun sudahlah sebelum Covid tu. Saya pergi ceramah satu tempat. Ada satu mami tu dekat ujung-ujung Ramadan lah, dekat-dekat nak raya dah tu. Satu mami mai jumpa. Dia kata, ustaz, mami seronok sangat. Saya kata, pasal apa? Tahun ni ustaz, mami puasa, mami khatam Quran 438 kali. Saya kata, biar betul mami ni gila ke apa? Dia tak buat apa, takkan dia duduk khatam Quran ni kot. Saya tanya, macam mana mami boleh khatam Quran 438 kali? Dia kata, tu lah ustaz mengaji tak habis. Dia kata ustaz ada jumpa ke satu hadis kata, siapa-siapa baca surah Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad sekali, pahala dia macam 1/3 Al-Quran.
2 kali macam 2/3 Al-Quran. 3 kali ulang baca, pahala macam khatam 1 Quran. Jadi mami buat apa? Hari-hari mami baca. Mami pergi kedai runcit, mami beli buku 3-5, mami baca 3 kali Qul Huwallahu Ahad, sekali khatam. 3 kali Qul Huwallahu Ahad, 2 kali khatam. 3 kali Qul Huwallahu Ahad, 3 kali khatam. 3 kali Qul Huwallahu Ahad, 4 kali khatam. Mami tulis semua, ujung puasa 438 kali mami baca, mami dah khatam Quran. Tak apalah. Okey lah. Betul tak? Sekurang-kurangnya dia buat juga. Tuan-tuan, baca Quran. Sibuk macam mana pun baca Quran. Saya bawa balik dari Mekah. Tanya mamu pergi Mekah baru ni. Saya pergi Mekah kali ni kali ke-10 saya pergi. 9 kali sebelum ni saya duduk pergi Mekah. Orang Arab ni dia suka baca Quran. Saya naik bas, driver bas tu kalau berhenti mana-mana, dia tarik handbrake saja, dia nanti buka Quran dia baca. Tapi baru ni saya pergi, dia pun tak baca Quran lah. Dia tarik handbrake, dia baca Facebook. Kan? Dia baca. Kan? Dia tak baca Quran lah. Kan? Kalau kita duk bulan puasa ni, jangan kalau boleh Facebook ke benda-benda ni kurang sikit. Cari masa baca Quran. Kan? Sebab tuan-tuan, orang yang tengok Quran saja dah dapat pahala dah. Kan? Dalam Islam ada beberapa benda yang kalau kita tengok dah dapat pahala. Yang pertama, tengok muka mak ayah kita dapat pahala. Yang kedua, tengok Kaabah dapat pahala. Tengok langit, tengok lautan. Allah hebatnya Allah Ta'ala cipta lautan. Hebatnya Allah Ta'ala cipta langit, tak ada tiang. Satu surau pun berapa tiang ada. Kan? Itu semua dapat pahala. Salah satu yang tengok dapat pahala adalah Al-Quran. Kan? Jadi bulan puasa, buka Quran tengok. Walaupun surah kecil, habis semayang kau duduk set baca 5 minit, baca surah apa yang kita tahu baca, kita tahu hijau, baca. Kan? Dekat diri dengan Quran. Kalau boleh khatam, yang tu terbaik. Jangan tinggal Quran walaupun satu surah yang pendek. Itu yang kedua. Yang ketiga saya nak sebut apa tuan-tuan? Yang ketiga, last. Yang ketiga, bulan Ramadan ni bagi sedekah banyak. Bagi sedekah banyak. Nabi kalau sedekah kal rihil mursalah. Sedekahnya Nabi seperti mana angin yang lalu. Kan? Fan ni buka, kita duduk bawah ni, angin dia bukan kena mamu seorang ya, semua yang duduk sini kena. Dia tak? Angin kalau lalu semua orang kena. Macam itulah Nabi sedekah. Angin lalu, Nabi sedekah pun macam angin yang lalu, Nabi bagi saja. Jumpa siapa, Nabi bagi. Saya tengok sini alhamdulillah 30 hari punya kenduri orang dah buat dah. Kan? Siap ada banner lagi, baru surah baru kan. Kan? Satu hari 100 makan apa kamu? Makan kuih ya. Ada tambahan lagi ya. Satu hari sini berapa ramai orang buka puasa? Oh, tak ramai ya, tak buat. Untuk moreh saja. Buka puasa tak buat. Okey. Kalau buat untuk buka puasa lagi bagus. Kan? Buat buka puasa lagi bagus. Pasal apa? Pasal Nabi kata, siapa-siapa yang bagi orang makan buka puasa, pahala puasa orang tu dapat kat kita. Kan? Kalau kita tak buat di sini pun, sendiri-sendiri buat. Buat macam mana? Tuan-tuan masak ke, tuan-tuan beli ke, tuan-tuan panggil food panda ke, order lebih sikit. Bagi jiran sebelah rumah. Beli murtabak 2 kita nak makan, ekstra tambah lagi 2. Bagi jiran sebelah rumah 2. 6.30, 6.45, 7 pergi hantar kat dia. Saya kecil-kecil, saya duduk Kampung Rawa tuan-tuan, sebelah ni lah. Tak jauh pun. Ha? Lani yang duduk Penaga. Saya pun tak tahu siapa yang duduk sana. Nah. Saya duduk kecil-kecil flat ni. Petang-petang dekat-dekat nak buka puasa, mami tu hantar agak-agak sirap. Mami ni hantar agak-agak Melo. Mami ni hantar agak-agak pandan. Mami tu hantar agak-agak sasi. Dia ni hantar agak-agak ketum. Kan? Agak-agak. Kan? Agak-agak saja 6-7 jenis buka puasa. Mak kita pula dibuat mi goreng hantar pula. Mami tu dibuat kuih tiaw hantar mai. Satu hari kadang-kadang buka puasa makan ni penuh orang hantar tuan-tuan. Tu dulu lah. Lah ni tak ada benda tu. Kan? Lah ni buka puasa semua food panda hantar mai. Kan? Kita tak hantar dah ke orang. Rugi tuan-tuan. Saya belanja Mamu Yasin makan buka puasa bukan beli murtabak Hamidia tau. Murtabak Hamidia sempoi. Ni murtabak bodoh punya. RM2.5 lah. Murtabak tu memang teruk punya murtabak. Bawang, rambut kita pun lagi tebal daripada dia.
Dia punya kulit murtabak macam kulit kaki mengelupas. Kan? Punya teruk RM2.5 saya beli bagi kat mamu. Makan buka puasa. Dia pahala puasa hari ni dapat 200. Allah, saya cakap bahasa senang kita faham. Allah photostat pahala 200 tu bagi kat saya. Sikit pun tak kurang mamu punya pahala. Saya puasa hari ni dapat 60 lah. Pasipan 60, kuliah subuh sudah pergi kata kat tu imam. Potong dah 20. Contoh. Kan? 200 campur 60 jadi 260 tuan-tuan pahala puasa. Besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau boleh cari jalan bagi makan dekat orang buka puasa. Kadang-kadang saya tengok lani punya orang yang trend ni, dia tak bagi makan dekat orang buka puasa. Malam pukul 11.30 baru dia mai bagi. Kan? Malam kan kita dah nak tidur dah apa semua, habis dah sini more pun dah makan macam-macam, baru dia mai ketuk pintu. Assalamualaikum. Kita muka awak siapa? Tak, ada tadi murtabak lagi 2. Sayang tak habis, tu yang mai bagi dekat hang. Dan kalau dia mai hantar pukul 11.30 malam, tuan-tuan tahu apa dia nak abang tu? Dia nak abang, aku punya rumah tong sampah dah penuh dah. Betul tak? Kan? Betul tak? Tak, malam tengah malam pukul 11.30 apa mai hantar makan. Betul-betul nak hantar makan, awak mai hantar lah. Tuan-tuan, jangan hantar malam. Hantar masa nak buka puasa. Tu yang pertama. Tuan-tuan, yang kedua saya nak sebut 10 malam yang terakhir. Kalau boleh daripada sekarang kita dah planning dah. Orang putih kata if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal rancang, kita rancang untuk gagal. Kita tak mau gagal dengan Ramadan. Nanti kita dah masuk Ramadan, dipikir macam nak kena beli anak punya baju raya, kasut raya, tudung tingkap, tudung meja, tudung tu semua nak belanja nanti. Takut nanti kita tak ada duit untuk nak sedekah. Kalau boleh 10 malam terakhir nanti, duit tu dah ambil sekarang dah, bubuh dalam satu plastik ke apa ke, tulis siap-siap sedekah 10 malam terakhir. Berapa tuan-tuan boleh? Ada orang kaya, dia ambil 10,000, satu malam 1,000 dia bubuh dalam tabung surau. 10 malam 10,000. Ada orang tak berapa sangat kaya, satu malam dia ambil 1,000, satu malam 100, 10 malam 1,000. Lagi tak kaya ambil 100, satu malam RM10 bubuh dalam tabung, 10 malam 100. Lagi tak kaya ambil RM10, satu malam RM1. Lagi tak kaya, paling kurang RM10 cukup ha. Lagi bawah RM10, naik tingkat atas terjun orang. RM10 satu malam RM1 boleh ha. Kan? Tuan-tuan, ambil RM10, pecah orang RM1 siap-siap, bubuh dalam plastik, RM10 tu, tulis situ sedekah 10 malam terakhir. Lipat stapler, bubuh dalam beg duit. Ingat, bila masuk 10 malam terakhir Ramadan, malam pertama bubuh RM1. Malam kedua mai sembahyang tarawih, bubuh lagi RM1. Malam ketiga RM1 sampai malam raya RM1. Sebab apa? Sebab 10 malam terakhir tu ada Lailatul Qadar. Kalaulah malam tu jatuh Lailatul Qadar, Allah sebut dalam Quran, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1,000 bulan. 1,000 bulan sama macam 83 tahun 4 bulan. Ada siapa sini 83 tahun? Tak ada. Boleh pi 83 tahun, baru 38 pun satu hari makan ubat 16 biji. Kan? Darah tinggi, kolesterol yang tu, yang ni, apa semua tu makan. Ya, nak pi 83 belum tentu. Boleh buat dah amal ibadah sampai 83? Belum tentu. Tapi untungnya umat Nabi Muhammad, satu malam ada Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir tu, pahala kalau kita buat amal ibadah malam tu lebih besar daripada 83 tahun 4 bulan. Boleh jadi 100 tahun, boleh jadi 200 tahun, boleh jadi 300 tahun, 1,000 tahun, 2,000 tahun. Allah nak bagi pahala kat kita, Allah yang suka. Sebab Quran kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1,000 bulan. Bukan sama, lebih baik. Kalau lebih bermakna 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun pun boleh. Jadi kalau tuan-tuan sedekah RM1 malam tu, 10 malam terakhir buat, malam tu jatuh Lailatul Qadar, dapat pahala lebih baik daripada 83 tahun. Oh, besar pahala tuan-tuan. Model RM1 lah. Kan? Carilah peluang untuk jangan tinggal sedekah. Di samping kita buat amal ibadah lain, jangan tinggal. Tuan-tuan, sebagai kesimpulan, waktu pun dah masuk dah. Kan nak lagi tak mau berhenti.
Kau cukup kan? Cukup lama-lama apa-apa kan? Sebagai kesimpulan, Nabi Muhammad sempat puasa hanya 9 kali saja seumur hidup dia. 9 kali saja dia puasa. Lepas tu Nabi meninggal. Kita puasa berapa banyak kali dah tuan-tuan? Banyak dah. Ada yang lebih daripada 9. Semua yang ada sini lebih daripada 9 kali. 10 kali, 15 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali dah puasa dah. Kan? Kita dah puasa lebih. Jadi tuan-tuan, adakah puasa-puasa sebelum ni baik ke tak baik ke kita dah buat yang terbaik? Belum tahu. Tapi kita letaklah satu niat dalam diri kita malam ni, bila kita dapat jumpa dengan Ramadan tahun ni, kita nak puasa sungguh-sungguh, nak jaga sembahyang sungguh-sungguh, nak baca Quran, nak sedekah, nak buat apa saja amal baik yang boleh kita buat, kita nak buat dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Kalau malam ni kita dah pasang niat, tiba-tiba esok lusa kita mati, tak sempat jumpa dengan Ramadan, pahala niat nak buat benda baik tu dah dapat dekat kita. Itulah untungnya umat Nabi Muhammad. Dan kita kalau dapat jumpa dengan Ramadan, apa yang kita niat, buatlah sungguh-sungguh tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ni sebagai Ramadan yang kita akan berjaya dengan dia, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sekira cukuplah takat tu malam ni. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca dari saya, mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa'fu 'anna al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sebelum